Masjid Ridwaniyah ini berada di tengah-tengah Bandar Kuala Kangsar yang terletak di antara pejabat agama Islam daerah Kuala Kangsar dan Kolej Melayu Kuala Kangsar atau lebih dikenali sebagai MCKK. Masjid ini juga terletak berhampiran dengan dua tempat bersejarah dalam Malaysia, iaitu Pokok Getah Tertua di Malaysia dan Menara Pavilion pertama di Malaysia. Pada asalnya masjid ini dibina atas cadangan almarhum Paduka Seri Sultan Idris Mursyidul Azam Shah ibni almarhum Raja Bendahara Alang Iskandar Sultan Perak yang ke-28. Dibina pada tahun 1915 dan siap pada Oktober 1916 yang memakan masa selama 2 tahun. Putera baginda almarhum Paduka Seri Sultan Abdul Jalil Nasruddin Shah Sultan Perak yang ke-29 telah merasmikan pembukaan masjid ini pada bulan Oktober 1916. Pertambahan penduduk di daerah Kuala Kangsar ini berlaku dengan peratnya. Masjid ini telah dibesarkan sebanyak 2 kali. Pertama, pada tahun 1930 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Iskandar Shah ibni almarhum Paduka Seri Sultan Idris Mursyidul Azam Shah Sultan Perak yang ke-30. Dan yang kali kedua pada tahun 1960 oleh almarhum Paduka Seri Sultan Yusuf Izzuddin Shah ibni almarhum Sultan Abdul Jalil Nasruddin Shah Sultan Perak yang ke-32. Walaupun telah dibesarkan sebanyak 2 kali, masjid ini tidak mampu menampung pertambahan bilangan ahli jemaah, terutama pada hari Jumaat, dan tambahan pula kerosakan teruk pada kubah masjid adalah amat serius apabila musim hujan berlaku, menyebabkan air menitis ke dalam masjid dengan banyaknya. Satu rancangan pembinaan baru masjid ini telah dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan Perak yang ke-33, yaitu almarhum Paduka Seri Sultan Idris Al-Mutawakkil alaihi Shah ibni almarhum Sultan Iskandar Shah, dan setelah mendapat surat titah baginda berkenan dari Sultan, maka satu mesyuarat telah diadakan antara Tuan Pegawai Daerah dan jawatan kuasa masjid untuk membincangkan cara-cara untuk membina masjid baru. Hasil dari keputusan telah diambil ialah bentuk bangunan lama patut dikekalkan dan diubah sesuaikan kepada ruang segi 8, satu menara tinggi, segi 4 dan 4 buah menara kecil di sekelilingnya. Mimbar lama masjid dibaiki dan digunakan semula. Setelah plan disediakan oleh Ketuan Arkitek Fauzia mendapat perkenan daripada baginda Sultan, maka kerja-kerja susulan dijalankan. Masjid lama telah dirobohkan pada 17 Januari 1982. Maka Masjid Ridwaniyah yang baru siap dimana pada bulan Ogos 1984 dengan alat kelengkapan yang memakan perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 3.9 juta. Masjid Ridwaniyah merupakan masjid yang terbesar di dalam daerah ini dan boleh menampung seramai 2,500 orang jemaah. Dan ianya telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Ghafarullah Shah Sultan Perak yang ke-34 pada 19 April 1995 bersempena dengan ulang tahun yang ke-57 hari keputeraan baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fakhruddin Abdul Ghani. Ilmu tafsir merupakan satu ilmu antara dalam banyak-banyak ilmu Islam. Tafsir diambil daripada satu perkataan bahasa Arab iaitu fassar yang membawa maksud, menjelas ataupun menerangkan. Manakala dari sudut istilah pula ialah suatu ilmu untuk menafsir ayat Al-Quran mengikut kemampuan manusia. InsyaAllah rakaman pada hari ini ingin menceritakan mengenai suasana kuliah tafsir di Masjid Ridwaniyah. Jadi untuk menyaksikan suasana tersebut, ayo kita saksikan bersama. Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Kami sekali-kali tak akan beriman dengan kamu wahai Musa. Padahal demo sudah lepas daripada, maknanya kita kata tenggelam haram. Dia menampak bagaimana Fir'aun dengan 600,000 bilangan tu haram. Tak ada beriman lagi. Kenapa? Udah dapat mana, dah dapat salwa, tak nak beriman lagi. Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Kami tak akan beriman sehinggalah kami nampak Tuhan itu berjaga depan. Jahra itu jahat, jahat itu nyata. Cakap orang Perak kata berjaga, tak? Jadi tenaga pengajian masjid. Jadi di masjid ni ada yang tetapnya kita ada 2 lah. Satu kuliah maghrib. Setelah maghrib kita ada kuliah dan selalunya lajak sampai waktu isyak. Dan satu lagi kuliah subuh hari Sabtu dan hari Ahad saja. Tenaga pengajar ni kita pilih lah mengikut kesesuaian kepakaran ustaz tu masing-masing, ya. Dan boleh kata meliputi semua bidang. Dan bilangan jemaah yang mengikuti tafsir, kelas tafsir seperti malam-malam lain, kita tengok saf yang ada tu. Kalau sekurang-kurangnya ada 4 saf. Kalau 4 saf orang laki-laki saja 4 saf 4 kali 7 250 lah. Termasuk tidak termasuk maknanya melebihi 300 lebih setiap malam. Kalau ada ustaz-ustaz yang tertentu tu sampai 10 saf ada. Ya, separuh dari masjidnya. Kalau 10 saf bermaknanya 700. Kalau tidak termasuk lagi muslimat kita. Jadi itu bilangannya. Dan ini tak dapat dinafikan bilangan yang berbeza tu kan.
Baik, bersama saya ialah Ustaz Jamaluddin bin Ahmad, salah seorang tenaga pengajar kelas tafsir di Masjid Ridwan. Ustaz, jenis tafsir yang Ustaz ajar? Ya, seringkali yang saya, oleh kerana masyarakat kita ni masyarakat yang tidak menguasai bahasa Arab ya, maka tentulah teks yang utama yang saya gunakan teks tafsir dalam bahasa Melayu, terutamanya tafsir Al-Azhar, Pak Hamka, dan juga tafsir terjemahan seperti Ibnu Kathir yang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Di samping itu yang menjadi permulaan saya ialah tafsir Yasin Syekh Idris Marbawi, tafsir surah Yasin Syekh Idris Marbawi, dan kemudian di samping itu saya juga membuat rujukan-rujukan dalam tafsir dalam bahasa Arab lah. Itu teks yang utama. Okey, ada pandangan Ustaz, perlukah Al-Quran ni terkeluar kepada tafsir maksudnya untuk membantu masyarakat kita? Ya, memang oleh kerana bahasa Arab itu belum menjadi bahasa kedua orang-orang Islam. Orang Islam, nyatanya orang-orang Islam ni bahasa keduanya adalah bahasa penjajah, bukan bahasa Al-Quran, bahasa ibadahnya. Jadi oleh kerana itu mau tidak mau terjemahan sangat-sangat diperlukan bagi membantu proses tadabbur yang menjadi hukum wajib ketika mana kita membaca. Bagaimana Ustaz menarik perhatian orang-orang sekitar? Kita menguasai kecenderungan. Misalnya menjadi kecenderungan masyarakat setempat ini membaca surah Yasin misalnya. Maka saya mau tidak mau, ke mana juga saya pergi untuk membuka kelas tafsir, saya akan mulakan dengan tafsir Yasin, sebab dengan sendirinya ia sangat dekat dengan pendengar. Dan juga saya mentafsirkan bacaan-bacaan dalam sembahyang misalnya, kerana itu yang sangat dekat dengan pendengar. Diikuti dengan surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan, surah Sajadah. Itu cara, sebab mau tak mau masyarakat akan membaca surah ini, dan mereka dengan mereka membaca dan mereka mengetahui tafsirannya, jadi ia lebih dekat kepada pemahaman dan penarikan perhatian tu orang awam. Apa hukum mengajar kelas tafsir ini dan menghadiri kuliah kelas tafsir? Yang hukum memahami, mengajar adalah wajib, dan menghadirinya pun adalah suatu kewajipan, supaya biar kita dengan Quran itu berada di lokasi yang sama. Kita tak mau terjadi Quran berada di lokasi yang lain, kita berada di lokasi yang lain. Soalan yang terakhir Ustaz, cadangan Ustaz atau kata-kata perangsang supaya orang awam ni dekat dengan kelas pengajian ni? Ya. Tarikan cadangan. Ya, sebenarnya oleh kerana Al-Quran ini mau tidak mau menjadi bacaan kita. Oleh kerana ia menjadi bahan bacaan kita, kita sedia maklum bahawa umat ini sebelum ia membaca surat khabar misalnya di waktu pagi, dia kena baca Al-Quran dahulu. Dan menjadi satu yang malang apabila dia membaca, dia gagal mentadabbur isinya. Jadi mau tidak mau dalam proses untuk tadabbur isi Al-Quran, kita mesti ada terjemahan Al-Quran di rumah. Kita mesti terdedah kepada makna Al-Quran secara harfiah, secara literal, dan kemudian kita mesti juga menguasai maknanya secara konteks, secara konteks ataupun secara bagaimana ia diturunkan, kenapa ia diturunkan, apa kesan daripada penurunan. Jadi ini akan memberikan impact, ini memberikan impact semasa apabila kita tahu kenapa ia diturunkan, kepada siapa, dan bagaimana respon masyarakat semasa itu, dan bagaimana pula aplikasinya dalam konteks masyarakat sezaman, masyarakat sezaman. Sesuai dengan orang dewasa, sesuai dengan orang muda sebelumnya. Trend sekarang, cara dia hurai tu, dia kupas tu daripada banyak
banyak apa dia orang panggil, banyak cabang. Saya bersyukurlah kerana sebenarnya Ramadan ni adakan kuliah-kuliah agama khusus berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Selama ini kita banyak yang bukan tajwid je, tapi kandungan tak dikaji, tak difaham, jadi tahu kulit. Ini alhamdulillah lah, dan saya rasanya dalam Kuala ni, masjid inilah yang buat ni dia dapat, dia tak ada sambutan pun bagus, alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin adalah satu cara yang amat baik, dan tafsir yang diulas oleh Ustaz Jamaluddin adalah saya bersifat macam very global ya. Dalam banyak perkara dia menjelaskan kepada kami dengan contoh-contoh dan juga dengan ulasan-ulasan kaitan dengan hadis yang lain, begitu menarik ya. Jadi bagaimana? Anda sudah menyaksikan temu bual di antara Ustaz Jamaluddin, Setiausaha Masjid Ridwaniah, dan juga orang awam mengenai peranan tafsir. Jadi, bagaimana anda fikirkan? Sesudah itu, saya mengajak diri saya dan juga anda yang menyaksikan video ini, marilah sama-sama kita meraihkan ataupun meriahkan kuliah tafsir di masjid-masjid yang berdekatan. Jadi, renungkan dan selamat beramal. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.